Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha kanan dan sekitar negeri dan daerah, menghormati tuan-tuan dan puan yang berbahagia, tuan penceramah kita Ustaz Penangki Surul Lumiri. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di atas limpah dan rahmatnya dan juga kesempatan yang diberikan kepada kita untuk hadir untuk mendengar tazkirah ceramah agama Jumaat yang kita anjurkan setiap minggu, insyaAllah. Jadi pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz dan sudi hadir untuk memenuhi jemputan kita pada hari ini, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tanpa mengingatkan masa, saya dengan ini mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk meneruskan agenda seterusnya. Majlis dengan segala hormat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha saudara pengurus majlis yang bahagia, pegawai kanan, khususnya saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada pagi ini kita sekali lagi dapat sama-sama dalam majlis tazkirah pada waktu pagi, dan beberapa hari lagi kita akan menyambut Ma'al Hijrah, tahun baru. Sebelum tahun baru tu pula Deepavali dulu. Tapi kita tak ambil kisah tentang Deepavali tu. Yang kita nak ambil kisah ialah hal yang berkaitan dengan kita, dengan agama kita ini, iaitu sambutan Ma'al Hijrah ataupun awal Muharram. Di waktu mutakhir ini kita lihat dunia Islam ataupun orang Islam seluruh dunia, mereka diancam dan diberi tekanan oleh orang-orang kafir. Di negara barat ramai orang kafir, orang yang Kristian dan sebagainya masuk Islam. Di Amerika pun begitu, walaupun Amerika sangat keras menentang pejuang-pejuang Islam dan juga mengkeronyok orang-orang Islam, mengatakan orang Islam ni teroris, pengganas dan sebagainya, tetapi ramai rakyat Amerika yang masuk Islam. Begitu juga dengan di Eropah. Begitu jugalah dengan di negara kita, ramai orang kafir yang masuk Islam. Tapi daripada itu pula, ramai pula orang Islam yang nak keluar dari Islam, dan ramai orang Islam yang lari dari Islam. Jadi kita dalam perkara hijrah ini, kita nak lihat hijrah itu artinya berpindah ataupun bergerak. Itu bukan hijrah. Hijrah yang baik, Nabi kata, ialah berpindah daripada perkara yang dilarang oleh Allah kepada perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Sadaqa Rasulullah atau kama qala. Rasulullah SAW berkata, seorang muslim, seorang Islam itu ialah orang yang sejahtera
orang Islam yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Manakala orang yang berhijrah itu ialah seorang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala daripadanya. Yang pertama tadi terangkan tentang orang Islam. Siapa dia orang Islam? Orang Islam ini ramai dalam dunia, ya, ramai orang Islam. Tetapi Islam ni ya terbahagi kepada 73 puak. Itu dalam ilmu akidah, tauhid, ya. Semua mengaku Islam. Orang Syiah, Syiah saja ada 22 puak Syiah. Ya, dan yang serupa dengannya ada 22 puak. Syiah itu mengaku mereka Islam. Malah mereka mengaku lebih Islam daripada kita. Syiah. Begitu juga dengan fahaman Khawarij. Lawan Syiah ialah Khawarij. Khawarij juga mengaku Islam. Itu Islam yang melampau. Khawarij mereka mengaku Islam. Qadiani pun mengaku Islam. Agama Taslim juga mengaku mereka Islam. Ya. Dan lagi lain-lain fahaman-fahaman yang sesat. Misalnya Kerajaan Langit Ayah Pin juga mengaku Islam. Ya. Dan begitu dengan tarikat-tarikat yang sesat. Tarikat Hasan Anak Harimau mengaku Islam. Tarikat Kripto mengaku Islam. Banyak ada, ya, terlihat disenaraikan oleh Jakim. Jakim senaraikan ajaran-ajaran yang sesat. Sangat banyak. Dan juga di sini kita Negeri Sembilan ni kita rasa tenang je, tapi kita tak tahu ada orang pergi haji ke Gunung Angsi. Dia pergi tawaf ke Gunung Angsi tu, naik atas gunung kerana nak menunaikan haji. Kita haji ke Mekah, dia haji ke Mekah belanja sekurang-kurang 10,000 kalau ikut muassasah. Dia tak payah ada, senang, kena 3-4 ringgit cukup naik bas ke Gunung Angsi untuk tawaf di situ. Jadi ini semua fahaman-fahaman yang sesat, ya, dan jumlahnya ialah 72, ya, fahaman-fahaman sesat ini. Jadi kita lihat macam dekat saja pemikiran mereka dengan kita, dekat saja. Memanglah, ya, perkara yang Islam tu asal dia Islam, tapi yang rapat-rapat dengan Islam sebenarnya fahaman-fahaman kafir, fahaman-fahaman kekufuran, fahaman Nasrani, Yahudi meresap, ya, dalam pemikiran orang-orang Islam. Jadi dengan itu menjadikan mereka sesat. Wallahu a'lam. Jadi kita pada sempena dengan tahun Hijrah, tahun 1435 Hijrah ini akan masuk tak beberapa hari lagi, hari Selasa nanti 1 Muharram, kan? Jadi kita fikirkan semula tentang hijrah tu, iaitu membaiki ataupun membaik pulih akidah kita, iman kita, supaya kita diterima oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-Nya yang taat, hamba-Nya yang saleh. Banyak sekarang ni perkara kita lihat orang Islam dah terbabas. Kerana apa? Kerana fahaman-fahaman kekufuran tu dah meresap dalam jiwa, hati dan sanubari orang Islam. Terutama dalam perkara hiburan, dalam perkara perhiasan, kan, dalam perkara cara hidup. Kita lihat tak banyak beza antara Islam dengan kafir. Kerana kita sibuk, kita heboh dengan hiburan. Kalau kita tengok di televisyen, kita dihidangkan dengan hiburan, berpuluh jenis hiburan, ya, dalam televisyen itu. Jadi kita dah jadi sinonim dengan hiburan-hiburan itu. Kita tak rasa berdosa, tak rasa bersalah kalau kita tengok cerita-cerita karut-karut, ya, cerita hantu lah, cerita apa namanya yang cerita cinta-cinta, kasih sayang yang bukan suami isteri, bukan saudara mara. Kita lihat seolah-olah perkara tu betul saja, baik saja. Itu yang di-highlightkan dalam televisyen, dalam drama-drama. Kita lihat sana, mereka nak halalkan hubungan-hubungan lelaki perempuan yang tanpa nikah, nak halal. Itulah pada 24 hari bulan yang lepas ada 52 NGO, iaitu apa namanya, Cosmok nama dia, ya,
yang mana NGO ini menuntut supaya dihalalkan beberapa perkara yang kita haramkan. Antaranya perkara yang terbesar ialah nak menghalalkan supaya orang Islam boleh keluar agama Islam, ya, tanpa disekat, tanpa larangan. Itu tuntutan NGO, 52 NGO di Malaysia ini kepada bangsa-bangsa bersatu, kepada pertubuhan hak asasi manusia, ya, bangsa bersatu. Ini kita lihat satu gejala yang berat. Dan begitu jugalah baru-baru ni kita mengadakan ibadah korban. Ada bantahan daripada orang kafir membantah, ya, mengapa sekolah mengadakan ibadat korban, ya. Sedangkan korban itu satu kekejaman. Dia kata kejam, bantu. Kalau gitu dia kata, kalau sekiranya boleh orang Melayu menyembelih lembu di sekolah, maka mungkin juga kita boleh benarkan orang bukan Melayu sembelih babi di sekolah. Macam tu sekali mereka. Kenapa tu? Kerana kita bagi muka pada mereka, kan? Kerana kita masalah kita nak kita bagi macam-macam perkara supaya jadi mereka jadi besar kepala. Dan kadang-kadang kita beri ramai orang-orang yang bukan Melayu tak mengikut kota dia. Ya, dalam satu misalnya di IPRM tu, ya, 2 tahun berturut-turut tak ada seorang pun Melayu yang masuk situ. Semua dipenuhi oleh orang bukan Melayu. Kita bukan masalah perkauman, masalah kota, hak bumi putra tu tak ada situ. 2 tahun berturut-turut, tahun lepas dan tahun ini tak ada seorang pun Melayu. Tinggal sikit saja Melayu di IPRM, Maktab Perguruan Raja Melewah, untuk nak jadi guru. Jadi dengan itu orang Hindu, kerana dia dah ramai situ, mereka menuntut nak buat kuil dalam tu. Kita nak buat apa, kan? Itu dia. Tunjukkan bahawa kita orang Islam, kita kena berfikir. Nak masuk tahun hijrah ni kita fikir, kita nak hijrah mundur ke nak hijrah ke depan, kan? Kalau kita nak berhijrah ke depan, nak ikut perkembangan dunia, maka kita makin lama makin hanyut. Kerana Islam ni kita kena mengundur ke belakang, pandang ke belakang, iaitu selagi jauh kita memandang ke belakang, lagi dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia Islam. Islam yang sebenarnya ikut Nabi. Jadi kita tahun hijrah ni, adakah kita berhijrah seperti mana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, semata-mata kerana nak menegakkan agama Allah, berjuang menegak agama Allah. Tapi kita sekarang manusia dunia, kita berjuang untuk kepentingan masing-masing. Ini kita nak cek semula, semak semula apa bentuk hijrah yang kita nak buat ni. Adakah kita nak sambut tahun hijrah saja, ataupun kita nak berhijrah, nak mengubah semula cara kita dengan agama ni. Sebab Allah Ta'ala kata, orang yang beriman jangan mati kalau bukan mati sebagai Islam yang sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati sebagai Islam yang sempurna. Jadi kita kena cek pada tahun hijrah ni, adakah kita dah sempurna hijrah kita? Kerana hijrah tu hukum dia wajib. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hijrah itu ada 8 perkara, ya, 8 jenis hijrah. Dan ke-8 tu hukum dia wajib, perlu dihayati oleh orang Islam dan fardu ain. Ya, hijrah yang pertama ialah kita tahu hijrah Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, mengetahui hijrah itu dari Mekah ke Habsyah. Itu hijrah yang pertama. Hijrah dari Mekah ke Habsyah, walaupun hijrah itu berjaya, tetapi akhirnya gagal. Kerana apa? Kerana hasil hasad, dengki, hasutan daripada kafir Quraisy di Mekah. Dahulu pada masa awal-awal Islam, ya, pertentangan ataupun perbalahan ataupun perselisihan antara Islam dengan kafir. Dahulu.
Tetapi masalah sekarang ini ialah